Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan muslim-muslim sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada pagi ini 25 Muharram 1442 Hijrah bersamaan 13 September 2020. Sekali lagi kita dipertemukan dalam majlis ilmu ini, seperti mana yang Nabi SAW sebutkan majlis ilmu ini adalah hadis baginda sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, terutama dari taman-taman syurga Allah SWT, yang mana di dalamnya akan turun barakah dan rahmah, dibawa oleh para malaikat atas perintah Allah SWT, dikurniakan ketenangan, sakinah, ini ketenangan, dan dikurniakan ganjaran paling sebaik-baiknya dari Allah SWT untuk kita semua, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita kali ini akan diberkati Allah Subhanahu dirahmati Allah SWT, diberkati Allah SWT, dan menjadi amal soleh untuk kita, insya-Allah, dalam kuliah maya ni, insya-Allah. Tuan-tuan, maka kita teruskan pengajian kitab Tafsir Ibnu Juzul Juzul Amma ini yang disusun oleh almarhum Asy-Syaikh Said Muhammad bin Sa'id Alawi Al-Makyasani rahimahullah taala. Maka inilah bahagian terakhir dalam tafsir surah Al-Bayyinah ini, khususnya untuk ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 surah Al-Bayyinah ini, iaitu pada tajuknya penemuan hidup dan hukum hakam, muka surat 350. Ayat tersebut menunjukkan penemuan hidup dan hukum hakam. Ayat tersebut menunjukkan perkara-perkara berikut. Pertama, golongan ahli kitab ini, Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang musyrik dan para penyembah berhala yang menolak Islam, mereka wajar dikenakan 3 hukuman, iaitu masuk ke dalam neraka Jahannam, kekal di dalamnya, dan mereka wajar disifatkan sebagai seburuk-buruk kejadian dan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 3 benda.
Ya, kesimpulan yang didapati yang pertama sekali, bagi mereka ini ahli kitab yang menolak Islam, orang musyrik yang menolak Islam, penyembah berhala yang menolak Islam, orang-orang kafir yang menolak Islam, maka 3 mereka akan dapat kekal dalam neraka Jahanam, kekal selama-lamanya, dan mereka itu seburuk-buruk ciptaan Allah SWT. Manakala firman Allah yang mengancam mereka khalidina fiha, iaitu mereka kekal dalamnya, yang seiring pula dengan firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd, khalidina fiha abada, adalah menegaskan tentang kesempurnaan dan keluasan rahmat Allah SWT. Ini bersesuaian dengan sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku. Ya. Sebenarnya khalidina fiha, dia ada beza dengan ayat yang ke-8, iaitu khalidina fiha abada. Apa maknanya? Maknanya Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala lebih luas daripada kemurkaannya. Itu dia sebenarnya. Tapi manusia banyak yang tak mahu rahmat Allah SWT. Mereka mereka memilih kemurkaan Allah SWT. Siapa mereka itu? Disebut oleh dalam ayat yang ke-6 tadi. Jelas kat situ. Para ulama berkata ayat ancaman ini dikecualikan daripadanya 2 kategori manusia. Pertama, orang yang bertaubat di kalangan mereka kerana memeluk Islam. Orang ini terkeluar dari ancaman golongan ini. Jadi mana dia bertaubat? Kalau mereka ini ahli kitab ni bertaubat, memeluk Islam, tak masuk. Orang musyrik, orang kafir bertaubat memeluk Islam, mereka tak masuk. Kedua, orang-orang kafir sebelum ini boleh jadi tidak termasuk dalam kategori ayat ini kerana Fir'aun umpamanya adalah lebih jahat dari mereka. Jadi orang kafir yang sebelum daripada golongan ahli kitab ini boleh jadi tak masuk. Kerana waktu itu mereka bertemu dengan manusia yang lebih jahat daripada ahli kitab ini dan musyrik ini, iaitu Fir'aun contohnya. Wallahu a'lam. Yang ketiga, orang-orang yang beriman dan beramal soleh berhak mendapat 4 jenis ganjaran. Apa dia? Yang pertama, mereka disifatkan sebagai sebab baik makhluk. Ini pertama. Mereka dapat masuk ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Ini yang ketiga. Yang kedua, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan yang keempat, dan yang akhir sekali, yang ketiga, yang keempat, akhirnya mereka mendapat keredaan Allah. Allah meredai amalan-amalan mereka. Nampak? Jadi orang beriman dan beramal soleh ni mereka dapat, mereka adalah sebab baik makhluk. Pertama. Kedua, masuk syurga, kekal di dalamnya. Ketiga, kekal di dalamnya. Dan yang keempat, Allah Ta'ala redha kepada mereka sampai bila-bila. Allah Ta'ala, manakala mereka meredai Allah, yang mereka meredai ganjaran Allah SWT, mereka pun menerima ganjaran dari Allah SWT itu dengan penuh keredaan. Tidak bertanya, tak cukup ni, tak ada. Inilah syukur, alhamdulillah, inilah yang terbaik untuk kami. Itulah maksudnya. Yang keempat, wa amilus solihat, melakukan amal-amal salih. Sebenarnya kekal dalam syurga adalah lebih baik dari sekadar masuk syurga sahaja. Manakala mendapat keredaan Allah adalah lebih baik dari syurga. Maksudnya sebenarnya tuan-tuan, kita nak buat amal soleh ini sebenarnya untuk apa? Adakah semata-mata syurga saja? Tak. Sebenarnya kita buat amalan ini untuk keredaan, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu. Lillahi ta'ala. Itu dulu. Bukannya kita nakkan syurga. Tapi memanglah tiada siapa yang boleh nafi tujuan kita akhirnya sekali nanti masuk syurga. Tapi yang pertamanya kita nakkan keredaan Allah. Kenapa? Kerana keredaan Allah itulah nanti Allah Ta'ala akan beri kita ganjaran, iaitu syurga. Pemahaman ayat ini sama ada berdasarkan muqabalah al-jam'u bil muqabalah al-fard bil muqabalah al-jam'u bil al-jam', bermaksud semua itu akan dibagikan kepada individu, atau muqabalah al-fard bil fard. Jadi sama ada benda itu secara jamak ke jamak atau individu ke individu. Seorang mukallaf pasti tidak akan dapat melakukan semua amal soleh. Sebaliknya, setiap mukallaf punya peluang masing-masing. Peluang orang kaya ialah memberi, sementara peluang orang fakir ialah menerima. Ini sebagaimana keadaan seorang yang berkata kepada kedua isterinya, jika kamu berdua masuki 2 rumah ni, kami akan jadi demikian. Kata-katanya itu diandaikan bermaksud setiap isterinya memiliki sebuah rumah masing-masing secara sendirian. Maknanya ada amalan yang kita buat secara beramai-ramai. Contohnya sembahyang jemaah.
semua dapat benda yang sama, 27 kali ganda. Tapi untuk setiap seorang tu pun dapat ganjaran dia juga, kan? Begitulah maksudnya lebih kurang. Wallahu alam. Yang kelima, sebagian ulama berujar dengan firman Allah SWT, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk di muka bumi. Maksudnya sebaik-baik makhluk dari segi penciptaan. Maksudnya sebaik-baik makhluk dari segi penciptaan. Kita lihat balik pada surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sebaik-baik manusia dia sebaik ciptaan Allah SWT. Terlebih-lebih lagi khairul bariyah, iaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Gitu. Ayat ini dikuatkan lagi dengan bacaan ayat secara hams yang melebihkan kedudukan manusia berbanding malaikat. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', katanya, adakah kamu merasa kagum dengan kedudukan malaikat di sisi Allah? Demi Allah yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, kedudukan hamba yang beriman di sisi Allah SWT pada hari kiamat lebih besar, yang mulia daripada itu. Jadi ada dekat manusia yang kagum melihat malaikat, kerana malaikat dia tak henti beribadah. Maka itu Nabi bersabda dengan sabda ini, sebenarnya kedudukan manusia lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Kerana manusia ini tarafnya khalifah, yang membangunkan bumi. Malaikat memang itu saja, beribadah, ada yang rukuk, ada yang sujud je, tak buat apa-apa pun. Tapi manusia ni dah lah boleh buat kerja dunia, kerja akhirat pun boleh buat. Maknanya manusia lebih baik dari para malaikat. Bagi dia kemudian yang membaca ayat ni, sebagai menjawab pandangan ini, boleh dikatakan bahawa malaikat juga termasuk dalam kategori mereka yang beriman dan beramal soleh. Ataupun maksud al-bariyah di sini hanyalah anak Adam, kan ia mushtaq atau diambil dari kata al-bar, iaitu tanah. Bukannya bermaksud bara Allahu khul khalq, yang bermakna Allah mencipta setiap makhluk. Ini pandangan-pandangan tafsir, ada tafsir ya. Bariyah di sini ada yang beberapa ulama tafsir mengatakan ianya merujuk kepada manusia. Justru itu malaikat tidak termasuk dalam ayat ini sama sekali. Itu dia tuan-tuan. Maknanya kata ulama tafsir yang dipetik oleh penyusun kitab, pengarang kitab ni, bariyah di sini bermaksud manusia, khairun nas, yang sebaik-baik manusia. Kerana manusia lah, yang manusia ni dicipta dari tanah. Itu dia, khairul bariyah. Macam kita dengar dalam nasyid, khairul bariyah tu, bariyah tu merujuk kepada manusia. Ada juga pendapat mengatakan sebaik-baik makhluk, semua sekali sebaik-baik makhluk ialah mereka yang beriman dan beramal soleh di dunia dahulu. Siapa penghulunya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali yang ke-6, firman Allah SWT, dzalika liman khasyiya rabbah. Mafhumnya itu adalah balasan orang yang takut kepada Tuhannya, adalah seiras dengan firman Allah SWT, a'udzu bisyaitanir rajim, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Surah Azim. Mafhumnya sebenarnya yang takut kepada Allah ini di kalangan hamba-hambanya ialah al-ulama, yakni orang-orang yang berilmu. Ayat 28 surah Fatir. Kedua ayat atas jelas menegaskan bahawa orang yang alim mengenai zat dan hukum Allah, mereka lah sebaik-baik makhluk. Itu dia tuan-tuan ni. Jadi ada kedua ayat ni lah, ayat ni menegaskan sebaik-baik makhluk ialah yang pertamanya orang beriman dan beramal soleh, dan yang keduanya para ulama. Maka doa daripada penyusun kitab ini, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebahagian dari mereka. Itu dia, sebahagian kita mohon pada Allah SWT supaya kita ini termasuk dalam golongan orang yang beriman dan beramal soleh, dan kalau boleh daripada kalangan para ulama, orang yang berilmu. Kerana nanti kita ni akan dilihat sebagai sebaik-baik makhluk sisi Allah SWT. Kita ni akan dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan kita akan kekal di dalamnya selama-lamanya, dan kita ni diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nantinya kita boleh mendapat ganjaran ini, kita pula redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah harapan dan doa kita, doa penyusun kitab ni, dan doa kita sebenarnya semuanya, insya-Allah. Jadi itulah sedikit pedoman hukum hakam ayat 6 ayat 8 surah Al-Bayyinah ni yang kita sempat kongsikan. Maka sempurnalah kupasan
tafsir surah Al-Bayyinah. Habis selesai semua daripada kuliah-kuliah semalam sampailah ke kuliah-kuliah hari ini. Kita telah membicarakan tentang keseluruhan tafsir surah Al-Bayyinah, setakat kemampuan kita. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang kita akan sambung dengan surah yang berikutnya, iaitu surah Zalzalah. Az-Zalzalah, surat 353. Insya-Allah kita akan sambung insya-Allah. Ayat surah yang seterusnya iaitu surah Al-Zalzalah. InsyaAllah izin Allah SWT kita akan bertemu pada kuliah yang akan datang. Jadi apa-apa yang sempat dikongsikan dalam kuliah ini, mudah-mudahan kita jadikan panduan dalam kehidupan kita bersama suami isteri anak kita untuk mencari keridaan Allah SWT, barakah rahmah darinya dan kita bawa dalam kehidupan kita ini. Moga-moga kehidupan kita ini bahagia di dunia sampai ke alam akhirat yang abadi nanti. Dan insya-Allah kalau ada apa-apa, insya-Allah kalau ada apa-apa yang disampaikan kepada ni yang terkasar bahasa, tolong dibicara semua oleh Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian jangan lupa subscribe Muhammad MOHD SAM 10 Muhammad Azmi 10 dan tekan loceng untuk mendapat notifikasi dan pemberitahuan daripada kita. Dan jangan lupa lagi sekali jaga kita, tepati SOP sejahtera, jagalah kita pelihara diri kita supaya kita sentiasa sihat walafiat sejahtera dan tidak jauh daripada wabak COVID-19 yang berbahaya ini. Wallahu a'lam barakallahu aku la ilaha illa Allah dan kita akhiri kuliah kita pagi ini dengan tasbih al-farsa wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وعلى آله وصحبه اللهم ارحم جمعنا هذا زمرا وتوفقنا بعد تفهم الصمة اللهم اجعلنا في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أيديهم من كلاب يا قهار يا جبار متكن يا الله يا الله يا الله اللهم ينزل الكتاب ويمجل السواز من الأحزاب يهزم وصل عليهم فرمس الشرح الرحمن ربنا زنا أموتهم وماك وربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا تقول لنا دعانا مسلمنا ولمنا ولقانا وعملنا في هذه الليلة المباركة من شر المحرم أنبار إليك السميع العليم وتعالى يا مولانا أنت تمرهم دعنا فيها سكونا تأتنا فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل خير وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.